Okey. So kita tengok yang ini pula ya. Okey. Y saya nak awak faham macam mana kita nak ubah daripada dalam bentuk ayat ke dalam bentuk hubungan ubahan. Kita dah tahu dah kan bahawa simbol ubahan dia macam ni. Ni simbol ubahan. Kan macam ribbon macam tu Okey, jadi tengok kat sini. Okey, yang pertama Y berubah selangsung dengan X. Macam mana kita nak tulis? Y berubah selangsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Macam tu je. Kemudian yang ini, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, macam mana keadaan ni? Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kuasa 2X ni, mana X kuasa 2 lah. Kemudian apa ni? Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Macam mana nak tulis? Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Kemudian Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Ni macam mana? Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2X. Kemudian Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. So Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 macam mana? Punca kuasa 3X. Jadi ni kita ubah daripada bentuk ayat ke dalam bentuk ubahan. Ni yang pertama bentuk ayat kita ubah dalam bentuk hubungan ubahan. Keadaan ini pula boleh diubah ke dalam bentuk persamaan. Bentuk apa? Bentuk persamaan. Bentuk persamaan dia akan jadi macam mana? Untuk persamaan. Ni persamaan kita tukar simbol ubahan itu ke dalam bentuk sama dengan. So Y sama dengan, beza dia apa? Dia ada pemalar. Pemalar dia ialah K. Jadi Y sama dengan KX. Yang kedua, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, ni akan jadi Y sama dengan KX kuasa 2. Yang ini akan jadi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Akan jadi Y sama dengan KX kuasa 3. So, yang ini akan jadi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Akan jadi Y sama dengan K punca kuasa 2X. Manakala yang seterusnya, Y bersamaan K punca kuasa 3X. Itu step yang kedua. Lepas tu apa? Selepas kita dah ubah dalam bentuk hubungan ubahan ni ke dalam bentuk persamaan, kita kena cari pula nilai bagi K ni. Nilai K ni kita kena carilah. Yang selangkah tu kita cari nilai K pula. Macam mana nak cari nilai K? Ni yang kita nak bincangkan dekat sini. Jadi kita tengok contoh yang pertama dekat sini ya. Saya nak kita fokus pada yang nombor satu ni. Kita ambil ni dulu M berubah selangsung dengan N. Bila dapat soalan macam ni, pertama sekali kita ubah bentuk ayat ni ke dalam bentuk hubungan ubahan. So, ini akan jadi M berubah selangsung dengan N. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, langkah yang pertama ni, tanda sikit. Langkah yang pertama yang ini. Ni first step. Second step, langkah yang kedua ialah kita ubah ni dalam bentuk persamaan. So, M sama dengan K N. Ingat tadi dalam bentuk hubungan ubahan tukar pada sama dengan. Langkah yang ketiga ialah kita nak cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? So, pada soalan dah diberikan bahawa M bersamaan 0.8, N bersamaan 0.125. So, daripada ni kita boleh dapat nilai K. Macam mana kita masukkan nilai ni? M ialah 0.8. So, kita masukkan M
Ni ganti dengan 0.8. Bersamaan, so K tak tahu kan? So K kita letak sini. So N darab N ialah 0.125. So nampak tak? Dekat sini dah membentuk apa tu? Membentuk persamaan linear. So untuk mendapatkan nilai K, kita kena buat apa? 0.8 darab kan? Pindah jadi bahagi. Bahagi dengan 0.125. So awak akan dapat 0.8 bahagi dengan 0.125 bersamaan dengan 6.4. So kita dapat kat sini, saya sambung sini ya. Kita dapat kat sini bahawa K sama dengan 6.4. So macam mana? Itu langkah ketiga. Soalan ini minta awak supaya ungkapkan M dalam sebutan N. So langkah yang keempat, kita susun balik. Kita susun balik dalam bentuk M sama dengan K N ni, tapi keadaan K tu kita dah dapatkan nilai ni tadi. So kesimpulannya adalah ataupun ungkapannya adalah M bersamaan 6.4 N. Okey. Tu step dia. Ada berapa step? Ada 4 step. Daripada bentuk ayat, kita ubah dalam bentuk hubungan ubahan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita ubah dalam bentuk persamaan. Langkah yang ketiga, kita cari nilai K atau pemahalannya. Langkah yang keempat, kita ungkapkannya dalam ungkapkan M tadi dalam sebutan N. Dengan macam mana? Dengan menggantikan nilai K tu. Okey. Jadi itu yang paling penting untuk faham dalam tajuk ubahan ni sebelum kita pergi kepada penyelesaian masalah.